Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Selasa yang pertama anjuran surah Al-Islah Taman Keramat AU2 menggunakan kitab Masailut Tauhid, masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu tauhid yang disusun oleh guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 18 iaitu masih lagi membicarakan tentang pembahagian hukum. Hukum dari segi ta'rif adalah itsbatul amri au nafyuhu. Hukum itu adalah menetapkan sesuatu atau menafikan. Kita kata ya, ada, itu hukum. Kita kata tak ada, itu juga hukum ya. Menetapkan atau menafikan dari segi takrif itulah dia hukum. Kemudian yang menetapkan dan menafikan itu salah satu dari tiga. Sama ada yang menetapkan atau menafikan itu adalah syarak, maka hukum syarak. Kalau yang menetapkan atau menafikan itu adalah berdasarkan natijah berulang kali cuba, eksperimental, cuba berlaku begitu, maka itu dinamakan hukum adat. Dan apa yang ditetapkan atau dinafikan semata-mata oleh akal, akal yang mengatakan mesti begini atau tak mungkinlah begini atau boleh jadi, akal kata boleh terima ya ataupun tidak, nafi ataupun isbat boleh diterima, maka itu namanya hukum akal ya. Saya ulang, hukum terbahagi kepada tiga: hukum syarak, hukum adat dan juga hukum akal. Dalam kuliah yang lalu kita telah terangkan hukum syarak ya, iaitu khitabullahil muta'alliqu bi af'alil mukallafin imma bit talab atau bit takhir. Yang dikatakan hukum syarak adalah perintah Allah, kalam Allah yang bergantung dengan perbuatan mukallaf. Jadi orang tidak mukallaf tidak ada hukum ya. Orang gila dibuat satu benda tak ada hukum, tapi kalau dibuat sesuatu yang mudarat maka pihak yang berkenaan kena halang dia. Kita baca berita tadi ada orang tikam mak dia kerana dia dengar mak dia tu sembah berhala macam tu. Tak tahulah gila ke atau apa, tapi kalau dia gila, perbuatan menikam orang tu kena dihalang. Kalau didapat dikesan dia ni membahaya pada harta benda atau pada jiwa orang lain, mungkin perlu dikurung, perlu diletakkan pada suatu tempat khusus, dirawat. Tapi selagi mana dia gila, perbuatan dia tidak ada hukum. Selagi mana dia belum balik, perbuatan dia tidak ada hukum. Kerana hukum ini bergantung dengan orang mukallaf. Jadi hukum syarak ini terbahagi asasnya kepada dua: hukum syarak taklifi dan hukum syarak wad'i. Ya, kita refresh balik ya, dalam kuliah yang lalu kita telah terangkan hukum syarak yang taklifi daripada kallafa yukallifu, yakni membebani.
memberati. Mukallaf orang yang diberati dengan hukum. Jadi sama ada dituntut atau diberi pilihan. Dituntut ini maknanya disuruh. Diberi pilihan ia terpulang. Dituntut ini pula terbahagi dua. Sama ada dituntut supaya dia melakukan atau dituntut supaya dia meninggalkan. Maknanya tuntut supaya dia buat, tuntut supaya dia jangan buat. Dua. Tuntut supaya dia buat ini ada tuntut yang pasti tidak ada pilihan. Sekira-kira kalau dia tak buat berdosa, inilah yang kita namakan wajib. Tuntut supaya dia buat tapi masih ada kelanggaran, kalau tak buat pun tak berdosa, itu namanya mustahab ataupun sunat. Tuntut supaya jangan buat, kena tinggal, ada yang tak ada pilihan, mesti kena tinggal, kalau buat juga berdosa, itu namanya haram. Kalau dituntut tinggal jangan buat tapi masih ada kelanggaran, kalau dibuat tidak berdosa, itu namanya makruh. Sudah ada 4. Tinggal lagi satu, takhir, diberi pilihan, mahu buat atau tidak mahu buat, itu namanya harus ataupun mubah. Jadi hukum syarak taklifi, wajib, sunat, haram, makruh dan mubah. Itu yang dalam dialog baru ni jadi confuse antara Ustaz Hafiz Za'farani dan juga Ustaz Qarni Idrus bincang tentang isu memacakkan tumbuhan di kuburan. Kan ada hadis Nabi SAW apabila lalu di sisi 2 kubur, Nabi SAW bagi tahu orang dalam kubur itu sedang diazab. Jadi Nabi SAW minta supaya didatangkan dengan pelepah tamar, dibahagi 2, lalu diletakkan di pelepah tamar itu di kuburan, dengan Nabi SAW bagi tahu moga-moga diringankan azab kedua-duanya selagi mana pelepah tamar itu belum kering. Jadi para ulama ada yang memahamkan daripada sabda Nabi SAW, selagi pelepah tamar itu belum kering, berarti tasbih daripada pelepah tamar itu membantu meringankan azab orang yang di dalam kubur. Maknanya kalau tak ada makna lah selagi belum kering. Kalau dah kering, makna dah mati. Belum kering masih hidup lagi. Jadi kalaulah seumpama tasbih pelepah tamar boleh memberi manfaat kepada orang mati, apatah lagi tasbih orang hidup, manusia, anak Adam. Walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam. Jadi ada juga yang berpandangan itu khususiyah untuk Nabi SAW. Maknanya tak dipakai pada orang lain. Diringankan azab tu untuk Nabi saja. Kalau seumpama kita, kalau kita letakkan tumbuhan, itu tidak memberi manfaat. Jadi kata Ustaz Hafiz Za'farani, pandangan yang khususiyah itu adalah pandangan Wahabi. Ustaz Qarni Idrus kata tak, bukan pandangan Wahabi sahaja. Jadi mereka berdiskusi. Dalam diskusi tersebut akhirnya ditanya oleh Ustaz Hafiz Za'farani, jadi apa pandangan Ustaz Qarni Idrus tentang meletakkan pelepah tamar itu? Kalau Nabi SAW dah jadi kisah, dah jadi satu kejadian, kita nak ambil daripada kejadian itu, kita juga letak sesuatu tumbuhan di kuburan itu, apakah hukum? Jadi jawab Ustaz Qarni, tak sesat. Jadi ditanya lagi apa hukum? Kenapa jadi begitu? Kerana hukum taklifi 5. Tak sesat tu apa? Haruskah? Wajibkah? Sunatkah? Jadi macam confused. Bila ditanya apa hukum, macam tak boleh jawab. Tapi kalau kita kembali kepada kaedah pembagian hukum tu, insya-Allah kita jelas. Harus, sunat, kan ada pandangan ulama dalam isu ini. Cuma ada kecenderungan sebahagian daripada orang bila dia kata itu khususiyah Nabi, maka dia nak menganggap kalau kita itu mengambil pandangan yang mengatakan ada illahnya. Bila illah makna boleh qiyas kepada orang lain, maka dianggap perbuatan kita itu sesat, makna haram. Itu hukum. Haram itu hukum. Jadi kena faham hukum syarak yang taklifi ada 5. Disuruh sama ada secara putus atau secara tak putus, wajib atau sunat. Dilarang sama juga. Kalau secara putus haram, kalau secara tak putus makruh. Dan diberi pilihan, itu namanya harus. Selesai dah yang itu
Kemudian kita pergi pada membicarakan hukum syarak yang wad'i, ya, daripada wada'a yada'u, asal maknanya letak, ya. Jadi hukum syarak wad'i inilah dia ada kaitan dengan yang taklifi tadi. Misalnya bila ada syarat, ada sebab, tidak ada manik, maka adalah hukum wajib, misalnya begitu. Ada syarat untuk wajib sembahyang, ada sebab untuk wajib sembahyang, tak ada halangan untuk wajib sembahyang, tak ada haid, tak ada apa, maka adalah hukum wajib tu. Tapi kalau tak cukup syarat, misalnya tak balik lagi, tak cukup syarat untuk dia wajib sembahyang, ataupun dah balik, dah apa sempurna tapi tak ada sebab. Kenapa? Belum masuk waktu. Kita sekarang wajib tak sembahyang isyak? Tak, kita balik, mukallaf. Cukup syarat, syarat wajib dah cukup untuk kita. Tapi sebab wajib tak ada lagi, iaitu masuk waktu belum lagi. Ada syarat sah, begitu juga. Misalnya kita lakukan sembahyang tapi tak memenuhi syaratnya, iaitu tak suci daripada hadas, tak sahlah sembahyang. Sebab tu syarat sah, dia ada syarat sah, dia ada syarat wajib. Jadi hukum wad'i itu 5 bahagi ataupun 5 kategori. Pertama syarat, kedua sebab. Ini dah jadi bahasa Melayu, asalnya bahasa Arab. Syartun, sababun, ini bahasa Arab. Tapi dah jadi bahasa Melayu, kita berkata syarat. Ada berapa syarat? Ini jadi begini sebab apa? Dah jadi bahasa Melayu. Tapi yang ketiga ni belum dimelayukan, iaitu manik. Daripada mana ayam na'u, berhenti halang. Manik sesuatu yang menghalang daripada berlaku hukum tu. Natijah daripada kombinasi-kombinasi tertentu mendatangkan hukum wad'i yang namanya sah. Dan natijah daripada kombinasi yang berbeza mendatangkan hukum wad'i namanya batal. Sah atau batal. Contohlah, ya, satu orang memenuhi syarat sah sembahyang, ya, dengan dia ada wudu, suci daripada hadas, menutup aurat, menghadap kiblat, syarat dia semua penuhi. Kemudian sebab pun ada, dah masuk waktu. Lalu manik pun tidak ada, tak ada apa halangan yang menghalang sah sembahyang dia. Lalu dia sembahyang. Natijahnya apa? Sembahyang dia sah. Tetapi kalau dia tidak memenuhi syarat, ya, misalnya dia tidak suci daripada hadas, atau syarat dia penuhi, cuma sebab belum ada, belum masuk waktu, dah sembahyang dah, nak cepat, sembahyang dululah isyak, senang, tak boleh. Ataupun syarat dan sebab ada, tapi ada manik, apa dia? Dia wanita yang dalam keadaan haid, itu namanya manik, penghalang. Jadi kalau berlaku salah satu ni, dia sembahyang, maka natijahnya apa? Batal. Yang tadi itu sebab tak cukup syarat, tak ada wuduk misalnya. Yang kedua tu dah ada wuduk apa semua, belum masuk waktu misalnya, batal. Yang ketiga dah ada syarat, dah ada sebab, ada manik pula, ya, datang hid, bantai sembahyang juga, ya, batal itu semua. Jadi hukum wad'i, syarat, sebab, manik, sah dan batal. Baik, secara terperinci, erti syarat itu barang, yakni sesuatu yang lazim daripada ketiadaan syarat, ketiadaan masyrutnya. Syarat kita dah tahu, masyrut yang disyaratkan dia. Macam tadi, syaratnya adalah suci daripada hadas. Masyrutnya apa? Sah sembahyang. Kalau tak ada suci pada hadas, tak adalah sah sembahyang tu. Tapi tidak lazim daripada ada syarat, ada masyrutnya. Tak lazim makna tak mesti. Syarat ada, dia suci daripada hadas. Mestikah dia sembahyang sah? Tak mesti. Mungkin dia tak tutup aurat, mungkin dia tak menghadap kiblat. Kalau syarat semua dah okey, mungkin belum masuk waktu. Jadi kalau tak ada syarat, tak adalah masyrut dia, itu confirm. Tapi kalau ada syarat, mestikah ada masyrut? Tak mesti juga. Tengok kepada faktor lain. Dengan ditilik bagi dirinya, seperti bersuci itu syarat bagi sah sembahyang, tetapi jika ditilik bagi diri yang lainnya, terkadang didapati syarat padahal tidak didapati masyrutnya. Seperti tahun, syarat bagi wajib zakat. Haul, dia panggil haul. Berlalu 1 tahun, maka wajib zakat. Sebab itu zakat penabatan masih ada ulama yang kata tak wajib, sebab tak ada haul. Jadi bila dah cukup haul nanti baru wajib. Jadi
Syarat wajib zakat haul, tetapi masih tak wajib. Kenapa? Kerana tiada milik yang sempurna. Al-milkul tam tidak berlaku. Walaupun dah berlalu setahun, tapi dalam tempoh yang berlalu setahun tu, pemilikan sempurna kepada harta itu belum ada. Ataupun ketiadaan dia peroleh waktu bagi sah sembahyang fardu. Jadi bersuci syarat. Sah sembahyang itu adalah masyrutnya. Syarat dah ada, dah bersuci, belum masuk waktu. Jadi kalau dia sembahyang juga dalam keadaan belum masuk waktu, maka masyrut tu tak ada. Sah sembahyang tak ada, walaupun syarat itu ada. Baik, yang kedua, kita berhenti di situ pada kuliah yang lalu. Yang kedua adalah sebab. Artinya barang, yakni sesuatu yang lazim daripada ada sebab, ada musabbab, dan lazim daripada tiada sebab, tiada musabbab. Kalau syarat tadi, ada syarat, ada masyrut. Kalau dilihat pada diri dia lah. Maaf, tiada syarat, tiada masyrut. Tapi kalau ada syarat, belum tentu ada masyrut. Sebab, kalau ada sebab, adalah musabbabnya. Dan kalau tidak ada sebab, tidak adalah musabbabnya. Contoh seperti gelincir matahari. Istilah gelincir matahari ini mungkin untuk orang-orang yang anak-kanak ke, orang-orang moden, apa pula matahari boleh tergelincir. Yang selalu tergelincir ni orang. Lantai licin, slipper dah haus, tergelincir dia. Matahari pula boleh tergelincir. Jadi maksud tergelincir adalah dia bergerak daripada titik tegak dia tu kepada titik yang dia sudah condong. Jadi ini adalah sebab masuk waktu zuhur. Jadi bila berlaku sebab tadi, adalah hukum dia. Apa dia hukum? Wajib sembahyang zuhur. Sebab matahari dah bergerak pada point dia tu. Dia dipanggil gelincir matahari. Zawal kalau bahasa Arab, zawalus syams. Terjemah dalam bahasa Melayu gelincir. Ini jika, dan kalau tak ada sebab, tak adalah, belum lagi masuk waktu, tak adalah wajib sembahyang. Ini jika ditilik bagi diri sebab. Tetapi kalau ditilik bagi yang lainnya, maka terkadang didapati waktu tapi masih tak wajib sembahyang. Tadi kita kata kalau ada sebab, ada musabab. Masuk waktu zuhur, wajib sembahyang zuhur. Tak ada sebab, tak ada musabab. Tak masuk waktu zuhur, tak wajib sembahyang zuhur. Itu kalau kita fokus hanya pada diri sebab. Tapi kalau kita buka pandangan pada faktor lain, boleh jadi ada sebab, tidak ada musabab. Boleh jadi dah masuk waktu tapi tak wajib sembahyang. Macam mana pula? Contohnya ada manik, ada penghalang. Orang tu dah masuk waktu tapi dia haid, maka tak wajib dia sembahyang, bahkan haram. Jadi masuk waktu itu sebab, wajib sembahyang itulah musabbab. Ini dalam konteks hukum wadai. Kalau dalam konteks hukum adat nanti lain lagi, sebab musabab juga Okay. Yang ketiga adalah manik, daripada perkataan mana'a yamna'u, erti menghalang. Manik sesuatu yang menghalang. Ertinya barang, yakni sesuatu yang lazim daripada ada manik, ada mamnuknya. Manik yang menghalang, mamnuk yang terhalang. Dan tiada lazim daripada tiada manik, tiada mamnuknya atau adanya dengan ditilik bagi dirinya. Ini semua bahasa lama, tapi tak payah mana. Kita ambil contoh manik yang menghalang tu adalah haid. Bila ada manik adalah mamnuk. Mamnuk ni yang terhalang. Apa yang terhalang? Solat. Bila ada haid, terhalanglah solat. Jika ditilik bagi dirinya dan yang lainnya, terkadang tiada manik, masih tiada boleh sembahyang. Sepatutnya ada manik, ada penghalang, maka tak boleh sembahyang. Kalau tak ada manik, tak haid, sembahyang. Tapi tak semestinya. Kadang-kadang tak ada manik, tapi masih lagi tak ada hukum tadi. Hukum wajib sembahyang tu tak ada. Apa dia? Contohnya, tiada syarat, iaitu tiada akal. Elok dah, tak suci daripada haid, hilang akal lah pula, jadi gila. Tadi tu ada haid, tak wajib sembahyang. Dia dah suci daripada haid, tak wajib lagi. Kenapa? Dah jadi gila pula. Ataupun okey, akal bagus tapi masih tak wajib sembahyang. Kenapa? Tak ada sebab, belum masuk waktu. Jadi kalau dilihat pada diri manik,
ada manik adalah mamnu, ada penghalang adalah yang terhalang, ada hid maka adalah sembahyang itu terhalang, tak wajib, bahkan haram. Tapi kalau tak ada manik, asalnya tak ada mamnu. Tapi kalau dilihat faktor lain, boleh jadi tak ada manik, tak ada penghalang, masih mamnu pun tak ada lagi. Tak ada hid, tapi tak ada syarat, akal tak sempurna. Tak ada hid, tapi tak ada sebab, belum masuk waktu. Begitu. Baik. Sah artinya barang yang lulus lagi dibilangkan dia. Bila kita kata sembahyang tu sah, selesai. Dia orang tu dah sembahyang. Batal artinya barang yang tak lulus dan tiada dibilangkan dia. Walaupun kita nampak dia berdiri, takbir, baca Fatihah, baca surah, rokok, iktidal, sujud dan seterusnya. Di sisi syarak tak ada nilai. Tak dibilang. Macam dia tak sembahyang. Habis nak macam mana? Kena qada atau kena ulang. Masih ada waktu, kena ulang. Kenapa? Tadi sembahyang dia tak sah. Dah habis waktu, kena ulang. Kenapa? Kena qada. Kenapa? Kerana solat dia tidak sah. Kerana tidak sah ni dari segi syarak dia anggap macam tiada. Maka dipukul. Diterjemah bahasa direct ya, daripada perkataan Arab, daraba. Darab. Dulu bahasa Melayu pun ada istilah darab. Ya, satu darab dua, ya, dua darab tiga darab. Daripada perkataan Arab, daraba. Asal terjemah maknanya pukul. Dipukul 5 hukum taklifi dengan 5 hukum wad'i, jadilah 25 semuanya kombinasi hukum syarak tadi. Mana dia tengok possibility tu ya. Ada syarat, ada sebab, tak ada manik, ni natijah dia. Ada sebab, tak ada seterusnya, dia ceritalah wajib dan sebagainya, akan jadi 25 possibility. Yang penting kita tahu 5 hukum taklifi, wajib, sunat, haram, makruh dan harus. 5 hukum wad'i, syarat, sebab, manik, sah dan batal. Kak Les kata suara perlahan. Mikrofon terlupa bawa yang selalu tu. Baik. Selesai ya hukum syarak yang taklifi dan wad'i dah selesai. Ada sebarang soalan sebelum kita pergi pada hukum seterusnya? Oh, kipas ni ganggu ya. Okey. Betul juga ya. Angin kipas sekuat. Dan mikrofon pun tak berapa, bukan mikrofon khusus ya. Mikrofon khusus tu tertinggal. Hopefully ya, jazakallah khairah. Kipas dah tutup, hopefully suara lebih jelas ya. Baik, kita move kepada hukum adat. Apa dia hukum adat? Pertama kita kena clear dulu daripada fikiran kita, yang dimaksudkan hukum adat di sini bukannya adat Melayu, adat Cina, adat India, adat Temenggung, adat Pepatih, bukan. Saya kena sebut begini kenapa? Kerana dalam perbincangan dalam Facebook dan sebagainya, bila kita cuba terangkan bahawa ini adalah hukum adat, ada orang datang komen, dia kata mana boleh kalau bercanggah hukum adat dengan hukum syarak, kenalah didahulukan hukum syarak. Oh, mana awak tak fahamlah maksud hukum adat di situ. Bila awak bercakap begitu, kalau bercanggah antara hukum adat dengan hukum syarak, hendaklah didahulukan hukum syarak. Berarti dalam otak awak, hukum adat tu bukan sebagaimana yang kita nak terangkan. Awak bayangkan ini adat orang Melayu. Contohlah ya, adat orang Melayu, tapi orang Melayu dia dah jadi banyaknya adat tu dah patuh syariah ya. Katalah ya, adat bangsa lain lah ya, dia bersalam dengan bukan mahram, adat dia macam itu. Kalau berjumpa walaupun bukan mahram, lelaki perempuan bersalam dan cium pipi, dah adat macam itu. Jadi bercanggah kan adat dia dengan syarak. Syarak kata kalau bukan mahram tak boleh. Maka ketepilah hukum adat tu. Bawalah hukum syarak tadi. Yang boleh kita raikan adat ni selagi mana tak bercanggah dengan syarak. Dari segi syarak tak ada dituntut macam itu, tapi di situ memang biasa orang buat begitu. Bila dicek tak ada larangan, tak bercanggah dengan syarak, boleh kita raikan adat tu. Tapi kalau adat tu bercanggah dengan syarak tak boleh. Itu lain. Itu bukan hukum adat yang kita nak bincang di sini. Jadi kalau ada orang bila kita bincang hukum adat, dia kata mana boleh ustaz? Kalau bercanggah hukum adat dengan hukum syarak, kita kena dahulukan hukum syarak, berarti dia belum faham hukum adat yang kita nak cerita ni.
Hukum adat yang kita nak cerita ni, dia menjadi bahkan pembantu kepada hukum syarak. Hukum syarak akan ambil kira hukum adat ni. Tengok ya. Baik, apa dia hukum adat? Hukum adat itu adalah menetapkan atau menafikan sesuatu pekerjaan dengan menengahi berulang-ulang serta sah bersalah-salahan dan tiada memberi bekas oleh salah satu daripada keduanya. Apa tu? Bela benda nak cerita ni. Menengahi berulang-ulang serta sah bersalah-salahan dan tiada memberi bekas pula. Ya, bela je apa nak cerita ni. Tapi kalau kita bawa kaitkan dengan contoh, tak susah mana. Kita tetapkan atau nafikan tu based on apa yang kita biasa buat. Tapi tak mestinya kita biasa buat itu mesti begitu. Boleh jadi berbeza. Contoh apa? Kita biasa makan. Selepas kita makan, kita rasa kenyang. Dan bila kita tak makan, kita rasa lapar. Lalu kita tetapkanlah ada kenyang dengan ada makan. Ini namanya hukum adat. Dan kadang-kadang kita nafikan. Tiada kenyang dengan tiada makan. Macam mana kamu tahu ada kenyang dengan ada makan? Cuba selalu jadi macam itulah. Cuba makan kenyang, cuba makan kenyang. Adakah mesti makan kenyang? Tak mesti. Kadang-kadang ya, makan tapi tak kenyang. Kadang-kadang tak makan tapi ada kenyang. Kan ada hari-hari tak makan ke? Macam kenyang pula. Dia belum makan daripada pagi sampai petang tak makan tapi rasa kenyang. Boleh jadi. Tapi biasanya kalau tak ada makan, lapar. Tak adalah kenyang tu. Dan tidak memberi bekas. Maknanya, daripada segi hakikat, makan tu tidak memberi kenyang. Maksud bekas, kesan. Habis yang bagi kenyang apa? Allah. Itu adalah hakikat tauhid. Tapi bila kita kata saya kenyang kerana makan nasi, adakah syirik? Tidak. Itu hanya hukum adat. Dari segi akal kita tahu yang bagi kenyang itu adalah Allah. Baik. Maka dikaitkan dengan 4 perkaitan. Dikaitkan ada dengan ada. Dikaitkan tiada dengan tiada. Dikaitkan ada dengan tiada. Dikaitkan tiada dengan ada. Saya ambil contoh makan, kenyang, lapar. Senang supaya kita tak lari. Dalam contoh dalam kitab ni dia bawa contoh lain. Tapi saya ingat kita konsisten kaitan makan, kenyang, lapar. Ada dengan ada apa dia? Ada kenyang dengan ada makan. Kita kaitkan macam itu. Tiada dengan tiada, tiada kenyang dengan tiada makan. Ada dengan tiada. Ada lapar dengan tiada makan. Tiada dengan ada, tiada lapar dengan ada makan. Ini kebiasaan, itu namanya adah. Adah ni kebiasaan. Biasanya begitulah. Tapi kadang-kadang luar biasa. Itu namanya khariq lil adah. Perkara yang mencari adat. Boleh jadi dalam bentuk mukjizat, boleh jadi dalam bentuk karamah. Sekarang sudah ramai orang Islam mempertikaikan karamah. Apa dia kata pelik, tak masuk akal. Ya, kamu kata tak masuk akal, bukan tak masuk akal. Dia hanya menyalahi adat. Dari segi akal tidak mustahil. Masih mungkin. Ya, misalnya satu orang bergerak dari satu tempat ke satu tempat dalam tempoh yang singkat. Mustahil lah. Mana boleh sampai sekejap sangat. Ya, mustahil adat. Dari segi akal tak mustahil, masih mungkin. Yang mustahil nanti kita lihat dari segi akal macam mana. Dari segi adat misalnya, mustahil satu orang kena api tak hangus. Adat kata kalau kena api mesti hangus. Tak hangus kalau tak kena api. Kalau kena memang hangus. Mustahil kena api tak hangus. Mustahil apa tu? Mustahil adat. Akal mengatakan boleh. Allah jadikan satu orang kena api tak hangus. Tapi itu khariq lil adah. Itu mencarikan adat seperti berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dicampak dalam api tak hangus. Namanya mukjizat. Berlaku kepada Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in yang dicampak ke dalam api oleh Musailamah Al-Kazzab, Nabi palsu. Tak hangus juga. Itu namanya apa? Mukjizat juga kah? Bukan. Abu Muslim Al-Khawlani bukan Nabi. Itu namanya karamah. Jadi apa yang harus dari segi akal berlaku dalam bentuk mukjizat kepada seorang Nabi,
harus juga berlaku dalam bentuk karamah kepada seorang wali. Yang ni orang zaman sekadar kalut ni. Dia kata mana boleh? Ini benda pelik. Ya, kena ada dalil. Ya, dalil dah ada karamah tu berlaku. Dah ijma' ada sunnah wal jamaah karamah tu berlaku. Adapun adakah berlaku karamah pada satu orang atau tak berlaku, itu nak dalil macam mana? Sama ada benar atau palsu bergantung kepada dakwaan dia. Berlaku depan mata kita satu benda yang pelik pun belum tentu karamah. Boleh jadi sihir. Boleh jadi istidraj. Orang kafir pun boleh buat benda pelik-pelik. Adakah itu karamah? Tidak. Karamah ini dikurniakan pada orang-orang yang wali atau orang yang soleh. Takkan dia kafir fasik dia dapat karamah. Habis dia buat benda pelik. Pelik belum tentu karamah. Tapi tak boleh kita menafikan semata-mata kita kata tak ada dalil pun berlaku karamah pada orang ni. Ini pemikiran yang tak tepat. Ada ramai orang macam tu. Dia kata mana ada dalil? Dalil karamah dah ada. Adakah yang berlaku pada satu orang tu yang pelik tu karamah atau tidak, itu cerita lain. Baik. Sekarang apa hukum yang dimasukkan kepada akal? Dah selesai hukum adat ni. Secara ringkasnya, kita tetap atau nafikan sesuatu berdasarkan ulang kali cuba. Eksperimental. Kita cuba jadi macam tu. Kita cuba jadi macam tu. So kita kaitkanlah. Ada dengan ada makan dengan ada kenyang. Sebab biasa kalau kita makan kita kenyang. Tiada dengan tiada kenyang dengan tiada makan. Kerana biasanya kalau kita tak makan, tak ada kenyang. Ya. Ada dengan tiada, ada lapar dengan tiada makan. Sebab biasanya kalau kita tak makan, rasa lapar. Ya. Kemudian tiada dengan ada, tiada lapar dengan ada makan. Sebab biasanya lepas makan, lapar kita hilang. Tapi boleh berlaku sebaliknya. Itu namanya sah bersalahan. Itu hukum adat. Dia tak macam hukum akal. Hukum akal dia dah begitu dah. Dia dah fix. Ya, hukum akal dia dah fix. Hukum syarak asasnya juga fix. Tapi kalau ada ilah, kalau ilah dia berubah. Itu masa kami dialog di Perlis pada 25 Jun baru ni. Dia bawakan kisah orang yang dia bagi arak kepada kawan-kawan dia minum, rupanya dah bertukar jadi air delima. Jadi kalau dah bertukar jadi air delima, berubahlah hukum dia. Sebab yang haram diminum tu arak. Cuma arak bertukar jadi air delima tu khariq lil adah, benda yang mencari adat. Biasanya arak tak berubah jadi air delima, arak ya arak. Bila arak boleh bertukar jadi air delima, itu mencari adat. Dari segi akal harus atau tidak harus? Mungkin, boleh saja Allah tukarkan arak menjadi air delima. Cuma oleh kerana tak biasa kita rasa pelik. Sedangkan Allah selalu tukar arak menjadi cuka. Kan kalau jus anggur tu diperam, dia jadi arak. Dibiarkan lama-lama jadi cuka. Ya. Jadi arak bertukar menjadi cuka itu harus. Demikian arak bertukar menjadi air delima juga harus. Dari segi apa? Dari segi akal. Dari segi adat, arak tukar jadi air cuka, dia betul. Arak tukar jadi delima, itu mustahil. Mustahil adat. Kalau berlaku juga, itu mencari adat. Kalau berlaku pada orang soleh, orang wali, itu namanya karamah. Habis haram tak dia minum? Tak haram lah. Sudah tukar jadi cuka, sudah tukar jadi delima. Hukum berubah mengikut illah dia. Al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adama. Jadi mereka rasa pelik. Macam mana ni? Ini cerita apa? Wali minum arak. Bukan minum arak, minum air delima. Kalau minum arak, ya haram. Takkan wali pula minum arak. Sedangkan itu perbuatan haram, dosa besar. Jadi kena faham supaya kita tak ada kelam kabut. Yang adat kita confuse dengan akal, yang akal kita confuse lagi dengan syarak. Nanti saya akan sentuh ya. Dalam dialog tu timbul isu, dia kata ini pemikiran sesat kerana mengatakan Abu Lahab boleh diampunkan oleh Allah. Macam mana pula Abu Lahab boleh diampunkan oleh Allah? Dalam Quran kata tabat yada abi lahabi wa tab. Mana surah tabat yada tu, Abu Lahab tu disebut dalam Quran sebagai ahli neraka. Kalau Quran dah kata Abu Lahab ahli neraka, macam mana pula kita kata Allah boleh ampunkan? Dia tak faham beza antara jawaz akli dengan syarak. Boleh atau tidak Allah Ta'ala menyeksa orang yang taat dan memberi syurga orang yang maksiat? Boleh dari sudut apa tu? Akal ke syarak? Itu yang dibincangkan supaya kita tak keliru. Jadi mereka tak nak belajar hukum, pembagian hukum dengan benar-benar, mudah nak menyesatkan orang dengan perkataan yang konteksnya berbeza. Okey.
Kita pergi pada hukum akal ya. Apa artinya hukum yang dibangsakan kepada akal itu? Hukum yang dibangsakan kepada akal itu ialah menetapkan satu pekerjaan atau menafikan dia daripada ketiadaan terhenti atas berulang-ulang. Maknanya bukan macam hukum adat. Hukum adat tu kita cuba baru kita tetapkan begitu. Hukum akal tak terhenti pada nak kena cuba dulu. Dan bukan hantaran yang orang yang menghantarkan, iaitu bukan macam hukum syarak. Hukum syarak kita kata ni wajib, kenapa? Kerana Allah tetapkan wajib. Kalau tak wajib kita semayang. Apa susah kita nak semayang? Tapi kita kata wajib, ya Allah tetapkan. Itu namanya hantaran orang yang menghantarkan. Allah yang tetapkan begitu. Jadi wajib. Hukum akal bukan begitu. Bukan ulang cuba dan bukan ditetapkan oleh Allah. Umpama menetapkan ada Allah Ta'ala pada kata kita Allah maujud, artinya Allah Ta'ala ada. Jadi itu akal yang kata begitu. Akal tengok alam ni, akal menetapkan mestilah ada pencipta dia. Saya yang dulu tak wujud sekarang dah wujud, pasti ada yang mewujudkan saya. Maka akal itu sendiri menetapkan kewujudan yang Maha Pencipta. Dan seperti menafikan tiada bagi Allah Ta'ala, Allah laisa bima'dum. Akal kita kata tak mungkinlah Allah tak ada. Ya. Alangkah reban ayam yang kecil tu pun ada orang buat. Akal tak boleh terima kalau orang tu kata reban ayam belakang rumah tu tak ada orang buat lah, jadi sendiri. Dia kata, biar betul. Takkan lepas PKP 2 tahun dah jadi macam ni. Boleh pula reban ayam jadi sendiri. Reban ayam je pun. Habis langit bumi, matahari dan bulan, bintang dan sebagainya jadi sendiri. Apa hebat reban ayam daripada alam ini? Jadi akal mengatakan tak mungkin Allah tak ada. Itu hukum akal yang kedua, mustahil. Dan harus, jaiz, iaitu sesuatu yang akal boleh terima, ada atau tiada. Contoh mudah ya. Kalau kita balik ke rumah, kita dapati pintu rumah yang kita dah tutup tadi terbuka, mangga yang kita dah pasang terkopak, barang yang kita dah kemas elok berselerak. Balik daripada surau misalnya. Jadi begitu. Yang bermain dalam fikiran kita, rumah kita dah dipecah masuk oleh orang. Macam mana kita tahu? Mata, telinga kita berada di surau, bahkan seluruh diri kita di surau. Macam mana kita confident bahawa rumah dah dipecah masuk? Jawabnya akal beritahu. Akal kata kalau pintu tertutup terbuka, mangga terpasang terkopak, barang tersusun berselerak, mestilah ada orang buat. Mesti itulah sebenarnya hukum akal, wajib. Mesti ada. Kalau lah orang kata mana ada orang buat lah, kau jadi sendiri je. Tak payah risaulah nak cari-cari dapat report polis, ni semua jadi sendiri. Kita kata takkanlah jadi sendiri. Itu namanya mustahil. Takkan jadi sendiri itu mustahil. Siapa yang buat kerja tu boleh jadi tak penagih dadah, ya boleh jadi. Boleh jadi tak pencuri profesional, boleh jadi. Boleh jadi tak orang yang dengki, dia saja nak menyusahkan kita, dia dengki pada kita, boleh jadi. Jadi adanya penagih dadah yang pecah rumah kita atau tidak ada, adanya pencuri profesional atau orang lain yang buat, itu namanya jaiz. Akal boleh terima ya, akal boleh terima tidak. Kalau akal hanya boleh terima ya, mesti, itu namanya wajib. Kalau akal hanya boleh terima tidak, nafi saja, tak mungkin, itu namanya mustahil. Kalau akal boleh terima ya atau tidak, itu namanya jaiz. Jadi kembali ya kepada isu yang diperisukan, kata dia, ni macam mana Tok Syekh ni? Dia boleh kata pula Allah boleh ampunkan Abu Lahab kalau Allah kendaki, atau Allah boleh azabkan dia. Itu namanya jawaz akli. Harus dari segi akal sahaja. Ulama dah bincang dalam kitab-kitab. Adakah akal boleh menghukum Allah Ta'ala mengazab yang taat dan beri pahala akan yang maksiat? Jawapan, sebenarnya akal tidak sampai menghukumkan dengan demikian itu harus. Tetapi sekiranya ditilik kepada dalil wahdaniyah Allah Ta'ala, maka ketahuilah bahawasanya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan juga firman Allah Ta'ala, fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala sangat melakukan apa yang Allah kehendaki. Dari segi akal, akal kata jaiz. Kalau Allah kehendaki nak azab orang yang taat, boleh. Allah nak bagi pahala pada orang yang maksiat, akal kata apa? Boleh, sebab Allah Maha berkuasa. Tapi akal tidak sampai melanggar syarak. Tidakkah demikian itu tertegah pada syarak? Jawabnya ya. Kerana dalam syarak Allah telah memilih dengan kelebihan dan kurnianya
iaitu bagi mukmin taat itu nikmat yang berkekalan, dan juga memilih dengan keadilannya bahawa bagi kafir itu azabun alim. Sebab itulah Syekh itu kata ini hanya sebagai warning. Mana apa yang berlaku kepada Abu Lahab tu sebagai amaran kepada orang lain, walaupun Allah Maha Pengampun, tapi kalau dah melampau dalam menentang dakwah Nabi SAW, boleh saja Allah confirmkan azab itu dari awal. Dari awal bila Allah dah cap begitu, tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzata lahab. Dia akan dibakar dengan api. Maka ini menjadi satu warning, amaran kepada orang lain. Kalau kamu melampau-lampau dalam melakukan kemungkaran terhadap Allah Ta'ala, terhadap Rasul dan sebagainya, maka tak mustahil Allah tidak ampunkan kamu. Walaupun dari segi akal harus Allah ampunkan. Dosa macam mana pun Allah boleh ampunkan. Tapi kalau melampau-lampau, boleh saja Allah tidak ampunkan. Itu yang berlaku pada Abu Lahab. Belum mati dah dicop sebagai ahli neraka. Waliyazubillah. Jadi kalau kita faham pembahagian hukum yang tiga ini, kita tidak akan jadi celaru, insya-Allah. Nanti insya-Allah kita akan patah balik, menghuraikan dengan lebih terperinci wajib, mustahil, jaiz ini, kerana ada wajib yang daruri, ada wajib nazari, mustahil yang daruri, mustahil dan nazari. Begitu juga dengan jaiz yang daruri dan jaiz yang nazari. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ashrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.